Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel Matematik KSSM tingkatan 4. Hari ini cikgu sama dengan student cikgu lah. Student cikgu tingkatan 4. So before we start our class lah. Cikgu nak call Amir recite doa dulu. So kita pergi bab 8 lah. Bab 8 sukatan serahkan data terkumpul. So dia terbagi pada dua dua serahkan dengan sukatan serahkan. So cikgu bahagikan video cikgu kepada dua lah. Sukatan serahkan data tak terkumpul. So pelajar kena tahu beza lah. Kita ada dua data So yang first kali data tak terkumpul, yang kedua data terkumpul. So data terkumpul ni kita belajar di tingkatan 5 nantilah. Apa beza dia data tak terkumpul dengan data terkumpul? So data tidak terkumpul ni dia tak tersusun. Dia senang cerita, tak terkumpul ni tidak tersusun. Tidak tersusun. Maksudnya dia letak je lah nombor tak ikut turutan lah. Katalah dia letak 2, 3, 7, katalah kat depan ni 4, kat sini 1, kat sini 2. Contoh yang ni adalah data tidak tersusun lah. Tak terkumpul. Kalau yang terkumpul ni yang kita dah jadualkan dia lah. Contoh dia kalau 1 hingga 5 berapa? 7. 6 hingga 10 berapa? 8. Ni adalah data terkumpul. So kita fokus kepada sukatan serahkan data tak terkumpul. First kali yang ni cikgu ambil daripada textbook lah. Daripada textbook serahkan. Apa maksud serahkan? Merupakan suatu sukatan yang penting dalam statistik lah. Sukatan serahkan memberi kita gambaran tentang cara nilai-nilai dalam satu set data ditaburkan. Serahkan adalah kecil. Serahkan adalah kecil jika set data mempunyai julat yang kecil. Julat dia kecil. Kalau serahkan besar, beza dia besar lah. Sukatan serahkan suatu data adalah sukatan kuantitatif. Seperti julat antara kuartil, varian dan sisihan piawai. So kita akan belajar julat, kita akan sentuh julat antara kuartil, kita akan sentuh varian dan sisihan piawai. So hari ini cikgu akan sentuh serahkan. Cikgu akan sentuh plot batang dan daun. Satu. Plot batang dan daun. Yang kedua kita akan belajar plot titik lah. Ini penting. Dua-dua ni pelajar dah belajar di tingkatan 1. Kenapa kita plot dekat sini? Kita nak dapat maklumat lah. Kita nak dapat maklumat untuk kita jawab soalan. Tu tujuan dia, kita plot batang dan daun dengan plot titik. Seterusnya kita pergi contoh yang pertama lah. Contoh yang pertama ni cikgu ambil daripada textbook lah. Textbook. Jadual menunjukkan jisim dalam kilogram bagi 20 orang murid. Ini adalah jisim dia. Nyatakan beza jisim dalam kilogram. So sekarang ni dia nak beza jisim dalam kilogram. So first kali B rajah menunjukkan plot titik bagi panjang dalam sentimeter sampel beberapa jenis serangga. Nanti juga akan sentuh. So kita pergi kepada soalan A. Soalan A. Dia nak beza jisim lah. So first kali kita cari jisim yang terbesar. Jisim yang terbesar. So cikgu buat kat sini lah A. So jisim terbesar sekali berapa pelajar?
So kita tengok kat sini jisim yang paling besar adalah 79. So 79. Okey, jisim terkecil 47. Okey. Bagus So sekarang ni beza jisim. So kalau beza tu mesti tolak lah. 79 tolak 47. So pelajar akan dapat 32 kilogram. Okay, so settle untuk soalan yang pertama daripada data yang kita dapat ni. So kita cari beza jisim. Okey. Dia sebenarnya ini adalah julat dia sebenarnya. Nanti cikgu sentuh lagi lah. Okey. So untuk soalan B, Rajah menunjukkan plot titik bagi panjang dalam sentimeter sampel beberapa jenis serangga. So dekat sini panjang serangga terpanjang. Okey, untuk soalan B panjang serangga terpanjang. Okey, so serangga terpanjang kita ambil yang paling atas sekali kat sini lah. Ni daripada titik ni, daripada skala yang kita dapat daripada 3 hingga 7 ni Okey, so panjang serangga terpanjang 6.8 daripada data ni 6.8. Okey, panjang serangga terpendek. Okey, so kat sini lah paling kecil. So 3.1. Okey, jadi kita cari beza saiz dia. Okey, yang paling tinggi sekali 6.8 tolak dengan paling kecil 3.1. So kita akan dapat 3.7. Okey, ni adalah julat lah. Ni adalah julat Okey, so nanti cikgu sentuh lagi lah. Okey, so settle. Untuk yang contoh first ni faham? Jisim terbesar tolak jisim terkecil. Okey, cari beza dia. So yang besar tolak yang kecil. So kita dapat beza. Beza ni adalah julat. Okey, so settle untuk contoh yang pertama. Okey, kita tengok apakah langkah-langkah untuk memplot batang dan daun. So macam mana kita nak plot batang dan daun? So kita sambung Okey, apakah langkah-langkah untuk memplot batang dan daun? Okey, Rajah di bawah menunjukkan markah yang diperoleh sekumpulan 36 orang murid dalam suatu ujian prinsip perakaunan. So ni markah ujian prinsip perakaunan. So macam mana kita nak plot? So kita plot batang dekat depan. Okey, belakang dia adalah daun. Okey, batang ni yang depan lah. Kita ambil contoh dia 27. Okey, 27. Yang depan ni kita panggil dia batang. Okey, yang belakang ni kita panggil dia daun. So depan dia 2, belakang dia 7. Okey, ada lagi tak 27? Tak ada. So ada lagi 29. Okey, so batang dia 2. Okey, 9 tu adalah daun. So settle untuk 2 ni. Faham Okey, kalau 3 contoh. Okey, cikgu buat contoh yang ketiga. Contoh 3. So 3 ni adalah batang, 1 adalah daun. So 3, 1. Lepas tu 3, 2. 3 tak ada, 3, 4. Okey, dan seterusnya. So yang depan adalah batang, yang belakang adalah daun. Okey, so kita sambung ni. Okey, daun ni mesti mengikut turutan. Tu point dia. Okey, kalau awak buat 3, 2, so 3, 2. So kita potong lah. 3, 4. So 3, 4. Dan seterusnya. 3, 5. Okey, mesti tersusun lah. Mesti tersusun nombor dia. Okey, so settle batang dan daun Yang ni pelajar dah belajar di tingkatan 1. Okey, so settle untuk soalan ni. So cikgu pergi kepada
Okey, apakah yang anda faham tentang plot titik? Okey, apa yang kita faham tentang plot titik? So, cikgu kecilkan. Okey, plot titik ialah carta statistik yang mengandungi titik-titik yang diplot dengan menggunakan skala seragam. So, skala ni seragam 0 hingga 8. Okey, setiap titik mewakili satu cerapan. Satu titik ni satu cerapan dia. Okey, contoh dia kalau dekat kosong ni, ada berapa kosong ni? 2. So ni cerapan dia, ni 1, kat sini 1, kat sini 2 So kita potong. So kosong ada 2. So 1 ada 1. Okey, 2 ada 2. So kita plot 2 titik. Yang ni pelajar kena faham tu. So kalau 3 ada berapa titik? 1, 2, 3 ni ada 3 titik. So ada 3 titik kat situ. So mesti ada 3 titik. Okey, skala dia mesti seragam. Kat bawah ni mesti seragam. Yang ni pun mesti seragam juga titik dia. Kita plot titik. Okey, so setakat ni clear pelajar? So kita sambung. So settle. Untuk titik settle. So kita pergi kepada ni cikgu ambil contoh aktiviti yang ada dalam textbook awak. Okey, muka surat 216. Okey, muka surat 216. Okey, data berikut menunjukkan markah ujian sejarah bagi kelas 4 budi dalam ujian bulanan April dan Mei. So ni bulan April, ni bulan Mei. Okey, so sekarang ni kita tengok gambar dia Okey, lengkapkan plot batang dan daun di bawah. Okey, sekarang ni kita tengok bulan April dulu. So kita tengok bulan April dulu bulan ni. Okey, so ni adalah batang dia. Okey, ni adalah daun dia lah. Okey, daun ni mesti susun ikut turutan. So dekat sini kita ada 3, 2. So cikgu potong lah. Okey, 3, 5. So 3, 5, 3, 9. Okey, seterusnya 4, 1. So cikgu potong kat situ. So ada lagi tak? 4, 1 ada. 4, 1. So kita tulis macam tu. 4, 2. So 2 kat sini. Okey, 4, 3. 4, 3. 4, 4. Okey, so 4, 4 ada 2. 4. Seterusnya 4, 6. 4, 6. Okey, jadi 4 ni panjang ni. Sampai ke 4, 6 dah. 4, 8. 4, 8. 4, 9. Dan seterusnya lah dekat bawah. Ni untuk plot batang dan daun, markah untuk bulan April. Jadi pelajar sambung lah. Sambung ni semua ni Okey, kalau bulan Mei, so kita ada 3, 4. 3, 8. Lepas tu 40. So 40 kena tulis lah. 40 kena tulis. 43. 46. 46. 49 dan seterusnya. So kalau 52, so 52. 53 dan seterusnya. Okey, pelajar boleh habiskan je ni Okey, ni cara dia kita nak plot batang dan daun. Okey. So rasanya itu saja daripada textbook. So cikgu nak sentuh modul pelajar Okey. So pelajar boleh rujuk modul pelajar tu, muka surat 1, 2, 3 tu lah. Okey, yang ni pelajar boleh penuhkan Okey, dan yang terakhir sekali untuk hari ni, pelajar pergi kepada muka surat 125 tu lah. 125 tu adalah julat. Okey, hari ni cikgu sentuh julat je. Okey, cikgu tak nak sentuh julat antara kuartil, varian dengan sisihan piawai. Yang tu untuk video cikgu yang kedua lah. Okey, so pelajar boleh follow cikgu. Boleh Okey, so cikgu sentuh sikit berkaitan dengan julat Tentukan julat bagi set data yang berikut. Okey, macam mana kita nak cari julat dia?
sama seperti yang kita bincang awal-awal tadi. So kita ambil data yang paling tinggi sekali, nilai yang paling besar sekali. So 56. So kalau kita buat julat, so kita ambil data yang paling tinggi 56, kita tolak dengan data yang paling kecil sekali 11. So kita akan dapat julat dia 45. Ni adalah julat lah. Okey. So seterusnya kalau perlu cikgu tunjuk julat antara kuartil. Boleh cikgu sambung sikit lagi pelajar? Boleh Okey, so cikgu sentuh sikit julat antara kuartil lah. Okey, 2 julat settle. Julat antara kuartil. Okey, so cikgu ulang lagi sekali julat antara kuartil. So bila sebut saja julat antara kuartil, mesti kuartil ketiga tolak dengan kuartil yang pertama. Ni adalah julat antara kuartil lah. Okey, so kita ada kuartil yang kedua pun kita ada. Kuartil yang kedua ni adalah median. Median atau nama lain dia titik tengah lah. Titik tengah. Okey, maksudnya bukan titik tengah, sebenarnya nilai di tengah-tengah data yang kita ada. Tu cerita dia. So kalau cikgu buat kat sini, mana mouse cikgu? Okey. So kalau cikgu label so kat sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So titik tengah dia antara 18 dan 19. So ni adalah Q2 lah ataupun median. Ni pelajar kena tahu. Okey, Q yang pertama antara nilai yang kita ada dengan median. So nilai di tengah-tengah So ni adalah Q1. Okey, Q ketiga kita dapat daripada titik tengah ke hujung lah. So jadi nilai Q3 adalah 20. Okey, biasanya nilai ni Q1 kita dapat kalau refer kepada graf. Q1 ni adalah 1/4 daripada graf 1/4 daripada data ni. Okey, so kita akan dapat kat sini. Okey, so kalau Q3 3/4 daripada data yang kita ada ni. Okey, so sekarang ni julat antara kuartil Q3 tolak Q1. So Q3 cikgu contoh kat bawah, Q3 tolak Q1. Q3 kita ada 20 tolak dengan Q1 16. So julat antara kuartil dia adalah 4. Okey guys, rasanya itu saja untuk hari ni ringkas je. Okey, nanti kita masuk part yang kedua tu. Cikgu akan pergi detail lagi So itu saja daripada cikgu untuk hari ni. Okey, itu saja daripada cikgu. Boleh like, boleh komen dan boleh subscribe channel cikgu lah. Okey, next untuk part yang kedua cikgu akan sentuh mean, variant, dengan sisihan piawai Okey, itu saja. Terima kasih semua. Assalamualaikum.